Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kereta cepat Jakarta-Bandung. Ternyata kereta cepat Indonesia mendapat banyak perhatian dari masyarakat Malaysia. Hal ini mungkin karena Malaysia gagal mewujudkan impian serupa walau telah dirancang lebih awal. Belum lama ini, televisi Malaysia juga menyiarkan mengenai kisah sukses kereta cepat Indonesia. Yuk kita simak ya. Sejak mula beroperasi pada Oktober lepas, dalam tempoh 2 bulan, lebih 1 juta orang dilaporkan menggunakan perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi HSR Indonesia. Kereta api diberi nama Whoosh itu merupakan HSR pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta sehingga Bandung. CNBC Indonesia melaporkan syarikat PT Kereta Api Cepat Indonesia China KCIC memaklumkan seramai 1,28,216 penumpang menggunakan perkhidmatan Whoosh dari 17 Oktober sehingga 25 Disember 2023. Jumlah penumpang tertinggi yang direkodkan adalah sebanyak 21,500 penumpang sehari termasuk tempoh cuti akhir tahun semasa. Presiden KCIC Dwiana Slamet Riyadi berkata angka itu menunjukkan minat dan keyakinan orang ramai yang tinggi terhadap pengangkutan awam yang moden di Indonesia. KCIC turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penumpang yang telah menggunakan perkhidmatan Whoosh. Menurut Riyadi, kejayaan itu merupakan satu bentuk motivasi bagi KCIC untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Berdasarkan satu kaji selidik, sebanyak 48% penumpang Whoosh sebelum ini merupakan pengguna kenderaan peribadi. Selain itu, pencapaian merekodkan lebih 1 juta penumpang dalam tempoh 2 bulan juga terbukti bahawa perkhidmatan Whoosh mendapat kepercayaan rakyat dan menjadi mod pengangkutan pilihan untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Sejak mula beroperasi pada Oktober lalu, operasi Whoosh berjalan lancar dan mencatatkan sifar kes kemalangan. Malaysia sebetulnya jauh lebih awal merencanakan proyek kereta cepat Kuala Lumpur hingga Singapura. Proyek ini telah disetujui pada tahun 2013 di era Perdana Menteri Najib Razak. Tapi hingga sekarang kereta cepat ini belum terwujud. Jangan heran jika ada netizen yang sedih atau menyesalkan penundaan proyek kereta cepat di Malaysia. Menariknya, masyarakat Malaysia sendiri banyak yang sudah mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung, termasuk mantan Perdana Menteri Ismail Sabri. Dan yang paling menarik, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri yang pernah menggaungkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN juga turut antusias kesenangan naik kereta cepat di Indonesia. Tidak heran banyaknya warga negara tetangga ke Jakarta hanya untuk mencoba kereta cepat Whoosh. Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengungkapkan, banyak warga dari Malaysia juga turut antusias menjajal Whoosh. Mereka mendarat di Kertajati, lalu menginap semalam di Bandung, naik Whoosh ke Jakarta, kemudian kembali ke Malaysia. Ini sangat luar biasa, katanya. Menhub juga mengungkap, jenama Whoosh sudah dikenal hingga luar negeri. Bagus lah, ruangan solat kan ada juga kat sini. Ramai gila orang. Saya dengar orang cakap kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana, kepala kereta api. Train dah sampai stesen Halim. Nampak tak tu? Halim ke Tegaluar. Tapi ramai-ramai ambil gambar kat sini. Dia dah rupa depan kereta api tu. Luas kan? Boleh ke gantung tengok ais? Dapat roti rasa orange. Nah, belakangan ini muncul desakan dari Sultan Johor untuk menghidupkan lagi proyek kereta cepat di Malaysia. Sultan Johor sebentar lagi akan dilantik jadi yang di-Pertuan Agong. Malaysia perlu menghidupkan semula projek dengan Singapura iaitu kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura, titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Dalam temu bual dengan The Sunday Times Singapura, Sultan Ibrahim berharap projek tersebut dibuat jajaran semula supaya melintasi Forest City, pembangunan hartanah kontroversi di Selat Johor yang terdiri daripada 4 pulau buatan seluas 30 km persegi. Sultan Ibrahim bakal ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari ini bagi menggantikan Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.
Baginda menambah, projek HSR boleh dibiayai melalui inisiatif kewangan swasta di mana kerajaan membayar kontraktor untuk mengendalikan laluan itu bagi tempoh sewa 30 tahun. Kerajaan sebelum ini terbuka untuk menghidupkan semula projek itu yang bernilai RM100 bilion jika dapat mencari pelabur swasta. Laksanaan kemudahan pengangkutan awam seperti projek rel berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura dan transit aliran ringan LRT di Johor perlu mengambil kira kedudukan kewangan negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fuk berkata, kerajaan persekutuan tidak mempunyai masalah untuk menyokong pembangunan infrastruktur di Johor. Namun perkara berkenaan akan dilaksanakan secara berperingkat. Anthony berkata demikian mengulas cadangan Menteri Besar Johor, Dato' An Hafiz Ghazi ketika membentangkan Belanjawan Johor 2024 pada 23 November lepas. Adun Macap itu berharap projek HSR dan LRT dilaksanakan segera bagi melengkapkan ekosistem pengangkutan, terutama dalam menjadikan Johor destinasi pelaburan utama di rantau ini. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai perkembangan terkini HSR, Anthony berkata, MOT sedang melaksanakan permintaan untuk maklumat RFI. Jelasnya, ini bagi melihat cadangan daripada pihak swasta berkaitan pelaksanaan projek itu. Begitulah guys liputan mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Malaysia memang sudah lama merancang kereta cepat. Upaya mewujudkan kereta cepat Malaysia bahkan hingga melibatkan 5 Perdana Menteri. Itu karena pemimpin Malaysia memang sering berganti. Proyek itu dirancang sejak era Najib Razak, lalu dibatalkan di zaman Mahathir dan sekarang mulai dihidupkan lagi. Yuk kita lanjut ya. Itu saya daripada lama pun. Saya tak fikir ini satu projek yang penting. Kita boleh tunggu 10 tahun, 20 tahun lagi. Kerana distance for high speed train ini, dia kena pergi jauh. Baru kita dapat saving in terms of time. Ini cuma 230 kilometer saja. The most amount you can save is about 15 minutes. For that 15 minutes, you have to pay such a large sum of money. But worse still, the cost of building this HSR has gone up to almost 80 billion ringgit. We'll never get back our money. Visi misi dan projek seperti HSR atau High Speed Rail yang bakal menghubungkan dua ekonomi terbesar ASEAN perlu disambung semula mengikut konsep dan perancangan asal, di samping memberi nafas baru kepada koridor selatan Semenanjung seperti Iskandar Malaysia, Batu Pahat, Muar, Melaka, Seremban dan sebagainya. Semasa pembinaan projek HSR dijangka mewujudkan 70,000 peluang pekerjaan secara langsung dan tidak langsung. Membayangkan jaringan ini akan boleh disambung sampai ke China, memandangkan China dan Thailand juga dalam proses membina rangkaian keretapi berkelajuan tinggi. Ongoing proses, ongoing discussion pun. Ya, insyaAllah. Kalau boleh kita nak link daripada KL, Bangkok dan KL, Singapore. Because in future dari segi plan kita mungkin dia boleh link sampai ke China, because progress untuk keretapi daripada China ke Bangkok pun sedang berjalan. Beliau menjelaskan perancangan bagi projek-projek telah tersedia dan bermula sejak zaman pemerintahan Barisan Nasional. Kemajuan high speed rail yang saya fikir dulu pun telah dibincang dalam kabinet. Kita telah menyelesaikan masalah kita dengan Singapura walaupun kita terpaksa membayar ganti rugi. Jadi itu bermakna bahawa tidak ada lagi kaitan kita dengan Singapura walaupun Singapura berminat untuk menyertai. Saya nak tahu sama ada perancaman masa depan. Kerana rasa saya itu telah pun diteliti halus dulu. Nampak memang dikatakan viable. Malah bukan setakat ke Kuala Lumpur, perancangan seterusnya untuk pergi ke utara sampai ke Bangkok. Yang Muhammad Pago tahu bahawa memang perjanjian bilateral dengan Singapura itu telah pun ditamatkan. Apabila semasa zaman pentadbiran Yang Muhammad Pago telah pun memutuskan supaya perjanjian itu ditamatkan dan
pampasan telah pun diberikan kepada pihak Singapura. Jadi kita bebas untuk menentukan hara tuju yang baru. Apa yang dilaksanakan sekarang ini ialah kita sedang mencari satu model baru pelaksanaan. Model pelaksanaan baru yang kita cubakan ialah mencari sama ada pihak swasta boleh menampung perbelanjaan capex untuk membina jajaran ini dan juga dari segi sistemnya, dari segi tracknya. Begitulah guys, upaya Malaysia mewujudkan kereta cepat yang melibatkan banyak pemimpin. Untuk mewujudkan proyek besar berjangka panjang memang diperlukan stabilitas politik. Itulah yang tidak dimiliki Malaysia dalam 5 tahun terakhir. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.